Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Khamis 26 Ogos 2021. Kita akan meneruskan pelajaran muamalat kita untuk darjah 6, yang mana hari ini masih lagi dalam pelajaran 5, iaitu Al-Laqit. Al-Laqit kita dah bincangkan berkenaan dengan pengertian hukum dan sebagainya. Jadi hari ini kita akan sambung. Okay, baik, 56 contoh Al-Laqit. Al-Laqit ni kita dah bincangkan. Apa Al-Laqit? Al-Laqit ialah kanak-kanak yang tercampak. Itu dari segi bahasa, dan daripada segi istilahnya, kanak-kanak ataupun orang gila yang ditinggalkan. Sebelum ni kita dah cerita tentang Al-Luqatah. Al-Luqatah tu barang yang bukan bernyawa yang dijumpai. Kalau Al-Laqit ni kanak-kanak ataupun orang gila yang ditinggalkan. Okey, baik. Contoh 1, kes pembuangan bayi. 2, kes pembuangan kanak-kanak kecil yang belum baligh. 3, kes pembuangan orang gila. Jadi ada bayi, ada kanak-kanak yang belum baligh, dan ada juga orang gila. Okey, itu antara contoh-contohnya. Kita teruskan lagi. 57 sifat pemungut Al-Laqit. Yang pertama mestilah Islam. Yang kedua merdeka. Yang ketiga mukallaf. Mukallaf ni maksudnya orang yang telah boleh menerima tanggungjawab. Mukallaf ni. Okey, baik. Yang keempat adil. Yang kelima cerdik ataupun rasyid. Okey, ini adalah antara sifat-sifat pemungut Al-Laqit. Hanya orang-orang ini sahaja yang boleh ataupun yang dibenarkan untuk memungut Al-Laqit. Okey, seterusnya. 58 tanggungjawab hakim terhadap pemungut yang bukan ahlinya. Ini berlaku sekiranya sifat-sifat yang tadi itu tak ada. Sifat-sifat yang tadi itu tak ada pada orang yang memungut Al-Laqit. Okey, wajib bagi hakim mengambil laqit yang dipungut oleh kanak-kanak atau orang gila atau orang fasik, pelaku dosa besar. Okey, itu masuk fasik. Atau seseorang yang ditegah pengurusan atasnya atau orang kafir jika laqit yang dipungut itu Islam, kerana mereka bukan ahlinya untuk memungut. Jadi sekiranya orang-orang yang disebut tadi, contoh macam kanak-kanak ataupun orang gila ataupun orang fasik ataupun orang bukan Islam, terjumpa kanak-kanak ataupun terjumpa contoh-contoh laqit ni tadilah, kanak-kanak yang belum baligh, orang gila, maka perlulah ia diserahkan kepada hakim. Hukumnya ialah wajib. Hukumnya wajib. Contoh kalau kanak-kanak yang jumpa bayi, kan kanak-kanak pun dia bukannya tahu kan, dia perlu cari orang dewasa untuk memungut laqit tersebut, untuk ambil laqit tersebut. Tak kisahlah laqit tu apa, kanak-kanak bayi ke apa ke, ataupun orang gila. Kita tengok tiba-tiba ada orang gila pimpin seorang budak yang belum baligh lagi. Kita tahu kan usia budak. Tengok budak tu kecil lagi. Kita tahu kalau orang gila tu sepatutnya dia tak ada siapa-siapa dengan dia, tiba-tiba dia pimpin seorang budak. Maksudnya orang yang berakal ni tadi ataupun pihak-pihak yang cukup sifat ni tadi perlu mengambil laqit tersebut daripada orang gila tersebut. Kerana apa? Sebab dia bukan ahlinya. Kalau dia pungut pun dia nak buat apa? Dia pun tak tahu nak buat apa kan. Okay, itu adalah antara sebab kenapa mesti ada sifat-sifat pemungut laqit tu. Okey, baik, kita teruskan lagi. 59 tindakan hakim atas pertelagahan pemungut laqit. 1. Jika dua orang yang menjumpai laqit berebut-rebut hendak memungut, hakim bolehlah memberikan kepada salah seorang antara mereka mengikut pertimbangannya. Mengikut pertimbangannya atau kepada orang lain selain daripada mereka berdua. Jadi sekiranya berlaku perebutan, hakim perlu bijak untuk cari siapakah orang yang paling sesuai. Okey, baik. Seterusnya yang kedua. Jika laqit telah dipungut oleh salah seorang daripada kedua mereka,
hakim hendaklah menghalang pihak yang seorang lagi daripada merebutnya. Kalau dah ada yang ambil, datang pula lagi satu pihak yang lain pun nak ambil juga, tak boleh. Hakim perlu bertegas di situ mengatakan bahawa tidak boleh. Okey, seterusnya. 3. Jika lakit dipungut oleh dua orang yang sama taraf keahlian, maka untuk memeliharanya dan memelihara hartanya, didahulukan yang kaya daripada yang fakir dan didahulukan yang adil daripada yang mastur. Yang ini tersembunyi adilnya. Jadi, seandainya ada dua orang yang baik lah, dua orang yang cukup sifat-sifatnya tadi, Islam, mukallaf, adil, jadi orang-orang ni cukup sifatnya, maka hakim perlulah menyerahkan lakit tersebut kepada orang yang lebih layak lagi. Seandainya dua orang tersebut ada yang kaya, ada yang lebih kaya, perlulah diserahkan kepada yang lebih kaya lagi. Kalau ada yang adil, tapi yang seorang lagi lebih adil lagi, maka perlulah diserahkan kepada yang lebih adil. Okey, itu maksudnya di sini. Kemudian 4. Jika bersamaan sifat keduanya, hendaklah diadakan undian antara keduanya. Dalam negara kita, proses pendaftaran perlu dilakukan di Jabatan Kebajikan Masyarakat. Ini cerita lagi. Sekiranya berlaku perebutan juga terhadap lakit tersebut. Katalah lakit ni kat sini, contohnya bayi lah, kanak-kanak kan. Maka perlu diadakan undian. Ini sekiranya dua-dua pun sama kaya, sama baik, sama adil, maka perlu undi. Siapa yang dapat, dialah yang berhak untuk menjaga lakit tersebut. Okey, baik. Kita teruskan lagi. Latihan. Okey, latihan kita senang saja hari ini. 1. Tuliskan 3 contoh al-laqit dengan betul. Tadi kita dah sebut memang ada 3. Yang kedua, nyatakan sifat-sifat pemungut al-laqit. Tadi ada 5 kan? Tuliskan kelima-limanya. 3. Nyatakan hukum bagi hakim mengambil al-laqit yang dipungut oleh kanak-kanak. Ini tersilap ni. Patutnya kanak-kanak. Bukannya 20 ni. Ini 2. Tersilap tu. Okey, baik. Buat tugasan ni dan hantar pada saya. Mudah saja, tak susah pun. Dan kalau dah tonton video ni, jangan lupa tuliskan nama anda di ruangan komen sebagai bukti yang kamu telah pun mengikuti pelajaran kita pada hari ini. Baik, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.